Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Ibu-ibu apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Marilah kita merafakkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah rahmatnya, kasih sayang Allah memberikan kepada kita kekuatan, meringankan segala tulang dan badan kita untuk datang ke dalam rumah Allah ini, tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk kita menambahkan lagi gudang-gudang pahala kita di hari akhirat nanti. Dalam agama ni, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah sekalian, tidak ada matlamat seorang manusia ini, mana-mana manusia yang mencintai Allah dan Rasul, apabila dia tiba di bulan Ramadan, tidak ada perkara yang diimpikan oleh seorang manusia melainkan dia menginginkan dua benda. Dan kita selalu baca dalam duduk antara dua sujud ini doa yang ini. Dan inilah rahsia seorang hamba itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah rahmah. Yang pertama ialah maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ialah rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kerana banyaknya ibadah yang dia buat, tetapi seorang hamba ini dapat masuk ke dalam syurga Allah kerana rahmat Allah kepada seorang hamba, dan juga kerana maghfirah, keampunan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Apa buktinya? Nabi SAW menyebut, la yudkhilul jannata a'malukum atau kama qalu. Amalan-amalan yang kamu buat ini sebenarnya, kata Nabi, bukanlah itu yang menyebabkan masuknya kamu ke dalam syurga Allah. Illa wala anta ya Rasulullah. Sahabat tanya, qala wala anta ya Rasulullah. Walaupun kamu orang, wahai Rasulullah. Sebab sahabat tahu Nabi ni orang yang paling banyak ibadah Nabi. Tak ada mana-mana manusia dalam dunia ni yang boleh setanding dengan ibadah Nabi. Qala wala ana, walaupun aku, illa ayyad yataghammadani Allah birahmatih, melainkan aku ini dianugerahkan Allah dengan rahmat.
Sebab tu tuan-tuan, bila kita duduk antara dua sujud, apakah doa yang kita selalu baca? Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, berikanlah kepada aku rahmat. Dan seorang hamba yang selesai solat, macam kita solat berjemaah ni, selesai saja kita solat, selagi mana kita duduk di dalam rumah Allah ini, maka malaikat akan mendoakan kita doa malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa untuknya, ya Allah, rahmatilah dia. Sehinggalah keluarnya kita, sehingga kita bangun berdiri, kita tinggalkan rumah Allah, maka selesai. Ataupun sehingga terbatal wuduk kita, maka berhentilah malaikat mendoakan kita. Nabi SAW, ibu-ibu dan ayah-ayah, mengajar kepada kita, dan kita dah baca dalam hadis yang lalu bahawa seorang mukmin ini, tanda Nabi nak kenal umat dia di hari akhirat dengan orang yang senantiasa mengekalkan wuduk. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika wafat, ketika beliau wafat, selepas selesai orang solatkan jenazah beliau, maka tiba-tiba lalulah Imam Syafi'i di hadapan gurunya. Guru Imam Syafi'i wanita. Seorang wanita tu dia merupakan salah seorang daripada guru kepada Imam Syafi'i. Lalu kata guru dia, tunggu sekejap, aku nak solatkan jenazah buat Imam Syafi'i. Lalu ditanyalah orang kepada guru itu, seorang wanita, guru wanita, apakah kebaikan yang pernah engkau lihat pada Imam Syafi'i? Dia kata, aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i ini melainkan orang yang senantiasa berada dalam keadaan wuduk, mengekalkan wuduk. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kita nak ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdullah Asy-Syikhir radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Syikhir, dia kata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Hadis ini tarafnya hadis sahih dan diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mubarak, daripada Hamad, daripada Thabit, daripada Abdullah Asy-Syikhir rahimahumullah. Kata Abdullah ibnu Syikhir, ketika aku pernah sekali mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abdullah ibnu Syikhir ni datang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang, wa huwa yusalli, Nabi ini dalam keadaan sedang solat. Wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Dan pada masa aku datang ini, aku mendengar tangisan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam dada baginda ni, dengar macam satu suara yang sebab, seolah-olah sebab ataupun tangisan Nabi ini seperti air yang kita jerang yang dalam keadaan sedang menggelegak. Kan bila air bila tengah menggelegak dia ada satu bunyi itu. Macam mana saya nak gambarkan bunyi itu pun tak tahu, kecuali orang yang biasa jerang air kat dapur, dia tahulah macam mana bunyi air menggelegak. Kalau tanya ibu-ibu, memang ibu-ibu tahulah macam mana bunyi air menggelegak. Kalau tanya ayah-ayah, mungkin separuh tahu, separuh tak tahu. Maka daripada hadis ini ulama, terutamanya di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan kalau kita solat malam, kalau kita doa, kalau kita minta dengan Allah, dalam keadaan hati kita ni sebab, jangan sehingga kita punya
tangisan ataupun kita punya kesedihan dalam hati itu mengeluarkan 2 patah perkataan. Kalau sepatah perkataan, sepatah ni maknanya satu suku kata lah. Kalau kita macam tu tak boleh lagi. Jangan aduh, dah 2 patah kan, batal solat kita. Maknanya kita lihat daripada hadis ini, Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala sucikan daripada segala dosa. Mana-mana Nabi dan Rasul ni dia maksum, tak ada dosa pun. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebegitu hebat sehingga kan, ya, sahabat mendengar daripada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bunyi seperti air yang menggelegak. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ni dah masuk hari ke-28 Ramadan. Sedar tak sedar dah 28 hari dah kita puasa, ibu-ibu, ayah-ayah. Beza dengan zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Zaman saya kecil-kecil dulu, tuan-tuan, nak tunggu daripada asar, nak tunggu maghrib tu punyalah rasa lama. Ambil kain basahkan, letak dekat muka, dekat leher, punyalah panas zaman dulu. Tidur rasa lama dah tidur waktu siang tu. Sedar-sedar baru pukul 5.30 ni, masih ada lagi sejam lebih lagi. Lama zaman dulu. Rasa betul-betul lama. Kalau puasa ni lama sungguh rasanya. Hari terakhir tu rasa nak habiskan satu hari lagi tu, rasa cukup lah. Tapi kita, tuan-tuan, hari ni, tuan-tuan, tiba-tiba rasa-rasa baru kita jumpa Ramadan baru ni, tahu-tahu hari ni dah 28 Ramadan. Kadang-kadang kita pun tak bersedia lagi nak masuk Ramadan tu. Quran pun tak habis baca lagi. Ada yang dah khatam Quran, alhamdulillah, dah buat pun majlis khatam Quran. Ada yang dah mengulang lagi, dah khatam, start balik daripada awal. Ada yang dah sampai 28 masih tak khatam-khatam lagi. Ada yang baru nak mula baca Quran pun ada juga. Semangat tu datang last, lewat datang semangat. Tapi nak cerita ibu-ibu dan ayah-ayah, Quran ni Allah sangat-sangat mukjizat. Satu benda yang sangat mukjizatnya Al-Quran ni. Sebab apa mukjizat, ibu-ibu, ayah-ayah? Quran ni satu-satunya kitab yang dibaca secara terus-menerus. Daripada awal diturunkan pada Nabi masa mula-mula turun wahyu, Nabi tu dah mula baca Quran. Walaupun Quran tu belum ada lengkap lagi, sahabat-sahabat baca Quran. Masa turun wahyu, turun satu surah, baca. Walaupun Al-Quran zaman Nabi tu tak macam zaman kita. Sebab tu zaman Rasulullah, zaman para sahabat dulu, sebelum Nabi wafat, sahabat-sahabat baca Quran tak macam kita baca. Kita ni, tuan-tuan, boleh baca khatam satu Quran. Zaman sahabat, Quran kan tak habis lagi diturunkan, maka sahabat ni baca apa yang telah diturunkan saja. Tapi tak berhenti-henti manusia ni baca Quran sampai Nabi wafat, sampai zaman para sahabat, sampai zaman tabi'in, sampai zaman tabi'at tabi'in, zaman selepas-selepasnya, zaman datuk nenek moyang kita, sampai zaman ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, sampai sekarang. Dan dia akan terus-menerus dibaca sampailah kiamat. Cuba ibu-ibu, ayah-ayah tengok, ada tak mana-mana kitab dalam dunia ni, agama mana sekalipun, kitab Bible yang diagung-agungkan oleh orang-orang Kristian, ada tak kita tengok orang Kristian ni setiap masa buka kitab Injil baca? Kalau dia pergi gereja pun tak buka kitab Injil, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak orang Kristian, kalau dia pergi Injil dia buat apa, tuan-tuan? Dia menyanyi. Dia menyanyi. Orang-orang agama Hindu, macam-macam kitab, Veda, Yajur Veda, macam-macam Veda, tuan-tuan. Ada tak orang penganut dia, kita tengok kalau dekat tempat kerja kita, kalau kita kerja sekali dengan orang India, ada tak kita tengok bila ada masa lapang dia buka kitab Veda dia baca? Ada tak? Tak ada. Kita tengok agama Buddha, tuan-tuan, mereka ada dia punya kitab-kitab agama dia.
Tetapi Al-Quran ini sangat mukjizat. Allah. Dan Al-Quran ini bukan sekadar terus menerus dibaca, tetapi dihafal pula oleh ramai manusia daripada zaman dulu sampai sekarang. Tak tahu berapa juta bilion manusia yang dah hafal Al-Quran. Inilah dia mukjizat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan di atas muka bumi ini, yang satu permata yang ditinggalkan oleh Nabi dan yang kita boleh lihat selalunya Al-Quran ini kita nampak ya, berada di rak-rak dalam mana-mana masjid. Maka sebab itulah orang-orang barat ni, mereka nak tahu, nak cari kelemahan-kelemahan dalam Al-Quran. Jadi orang talis barat ni tuan-tuan, antaranya yang kita cukup kenal, yang selalu kita dengar, dulu ada satu orientalis tahun 1970-an tuan-tuan. Kalau tak silap ni namanya Gary Miller tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok, ada dalam internet, tuan-tuan type Gary Miller, seorang orientalis barat yang mengkaji Al-Quran, nak cari kelemahan dalam Al-Quran. Lalu akhirnya dia ni masuk Islam kerana dikaji Al-Quran. Dan antara benda yang banyaklah dia punya sejarah kronologi bagaimana dia boleh menerima Islam ini, antaranya bila dibuka dalam surah Yunus tuan-tuan, diceritakan dalam surah Yunus tentang orang-orang yang tak dapat hidayah ni, orang-orang yang tak beriman ni, digambarkan seolah-olah orang yang sedang berada di tengah lautan. Tuan-tuan, ada beberapa tahun dulu tuan-tuan, ada satu hamba Allah, tak silap saya orang Indonesia, dekat Indonesia, dia pernah cerita kepada wartawan bagaimana dia ni terdampar di atas sampan di tengah lautan selama 1 bulan. Bila orang tanya dengan wartawan tu macam mana perasaan duduk dekat tengah lautan tuan-tuan, bila duduk kat tengah lautan ni tuan-tuan, dengan tak ada makanan, tak ada minuman, dengan tak ada lampu, bila kita tengok di sekeliling kita tak nampak tepi, nampak semua sama, tengok kanan sama, tengok kiri sama, tengok depan sama, tengok belakang sama, tak ada mana manusia. Bila orang tanya soalan tu, wartawan tanya, macam mana perasaan kamu? Dia kata, Allah, tak ada perkataan lain yang saya sepanjang waktu saya ucapkan, iaitu minta dengan Allah. Allah, hanya boleh sebut Allah je, tak boleh nak doa, tak sempat nak doa, tak sempat nak kata ya Allah selamat, tak sempat. Yang boleh menyebut perkataan Allah, Allah, Allah sepanjang masa Allah, sehingga sebulan tuan-tuan. Dia kata bila dia dah lama sikit, bila orang tanya macam mana kamu boleh makan, macam mana kamu boleh bertahan tak makan sebulan, dia kata kadang-kadang Allah berikan aku rezeki. Dia kata kadang-kadang burung-burung yang duduk dekat atas udara ni tiba-tiba je disinggah dekat atas sampan. Bila nampak burung tu, dia pun ambil agaknya apa-apa alat ke, ataupun ditangkap ni burung tu, dia makan burung dalam keadaan mentah. Orang yang duduk dalam keadaan yang tidak ada sesiapa yang mereka rasakan bahawa, melainkan kalaulah Allah dapat selamatkan aku, maka akulah orang yang akan betul-betul kembali kepada Allah. Kan kisah Nabi Yunus alaihissalam, bila mana Nabi Yunus ni dia diutuskan pada satu kaum yang masyarakat pada zaman itu kaum-kaum yang kaya raya, orang-orang yang kelas-kelas pertengahan dan kaya. Jadi bila Nabi datang bawa agama, Nabi datang dakwah kepada Allah tentang keesaan Allah, orang kaya ni tuan-tuan, dia bukannya fikir sangat nak agama ni. Yang penting dia dah kaya, dah mewah, dah cukup dah apa yang ada. Kamu ni Yunus, apa lagi yang kamu nak daripada kami ni? Kami ni, engkau nak harta kami ke? Lama-lama Nabi Yunus ni, bila kaum dia ni tak terima doa, ajaran dakwah dia, maka dia pun rasa macam fed up. Lalu ditinggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana-mana Nabi dan Rasul ni tuan-tuan, mereka ni walaupun taraf mereka ni tinggi, Nabi, Rasul, tapi
Mereka ni bukan macam kita tuan-tuan. Kalau asal nak pergi KL ni, kita pun start kereta pergi KL. Ni mujur zaman PKP ni tak boleh pergi KL. Kalau kita rasa nak pergi Kelantan, pukul 3 pagi pun boleh jalan pergi Kelantan. Saya ada kawan seorang tuan-tuan semalam, Kedah. Tanya dia, Syekh, hantar kalau balik Kedah tu pukul berapa bertolak? Dia kata, anda selalu bertolak pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi balik Kedah tuan-tuan. Nabi dan Rasul bukan boleh keluar-keluar macam tu je. Nabi kalau pergi hijrah ke kota Madinah, tinggalkan kota Mekah tu, semuanya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Yunus AS agaknya kerana terlalu marah dengan kaumnya, dia tinggalkan kaum. Pergi dekat tepi pantai, naik atas sampai ataupun perahu, ada satu kapal lah zaman tu, tiba-tiba di tengah lautan kapal tu dilanda ombak. Orang dulu-dulu tuan-tuan, bila naik kapal tiba-tiba ombak datang, dia punya pemikiran, dia kata, ini bila ombak besar datang ni maknanya kita panggil penunggu laut ni nak korban, dia kata. Kepercayaan orang zaman dulu, penunggu laut ni nakkan seorang korban. Selagi kita tak masukkan satu korban, maka kita semua akan mati tenggelam. Maka nak khoda kapal tu kata, kita undi. Bila undi tuan-tuan, 3 kali keluar nama Nabi Yunus AS. Maka pada ketika itu tahulah Nabi Yunus bahawa Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada beliau. Kata nak khoda, wahai Yunus, kami ni tak sampai hati nak campak kamu ke laut. Kamu ni di kalangan kami ni semua, kamu ni orang paling soleh sekali. Kamu paling bagus akhlak, kamu paling baik, kamu paling soleh. Yang ada dalam kapal ni semua dajjal terjal belakang ni. Takkan kami nak buang orang baik dalam kapal ni. Lalu akhir dipendekkan cerita, Nabi pun terjun dan disambau oleh ikan tu, duduk dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Sehinggalah kita selalu baca antara doa Nabi Yunus dalam perut ikan ialah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka bila mana orientalis tadi, bila dikaji Quran, dia tengok, dia kata kalau yang cerita tentang laut ni Nabi Yunus, munasabah lah Nabi Yunus memang dia duduk dekat tengah laut, dia pernah duduk dalam laut, dia pernah rasa macam mana gelora air laut tu. Tapi Nabi Muhammad ni, Muhammad, sebab orang orientalis ni dia tak kata Quran ni datang daripada Allah. Sebab kalau dia yakin Quran datang daripada Allah, mereka pun terpaksa beriman. Jadi dia kata Quran ini hasil tulisan Muhammad. Maksudnya Muhammad punya idea tulis dalam Quran. Tapi bila tiba dekat kisah Nabi Yunus tu, ataupun kisah orang-orang yang tidak beriman ini, diumpamakan seperti orang yang duduk di tengah lautan yang gelap gulita, tak ada pedoman, tak ada cahaya. Dan bila datang rasa macam lebih sempit lagi jiwa. Maka orientalis ini kata, macam mana Muhammad ni dia boleh tahu keadaan di laut? Dia pernah pergi ke laut ke? Benda inilah yang menimbulkan rasa hairan dan takjub di kalangan orang yang kaji Al-Quran ini, di kalangan orang barat. Kemudian dalam surah lain Allah sebut dalam Al-Quran, orang-orang yang tak diberi hidayah ni, orang yang tak beriman ni, dadanya akan sesak seperti orang yang naik ke langit. Pada zaman tu tuan-tuan, zaman perlumbaan teknologi orang pergi ke bulan ni tuan-tuan, tahun 60-an ke 70-an tu tuan-tuan, zaman-zaman orang mula-mula naik ke angkasa lepas, pergi ke bulan. Sedangkan Quran ini ditulis oleh Muhammad, kata mereka 1400 tahun dulu. Macam mana Muhammad ni dia boleh tahu kalau kita naik makin tinggi ke atas, dada kita akan sesak? Muhammad ni pernah naik ke langit ke? Pernah naik kapal terbang ke, roket ke, pergi naik ke atas tu 1500 tahun dulu? Maka akhirnya tak boleh fikir tak boleh fikir. Lalu dia kata, ini bukan tulisan Muhammad. Ini bukan apa yang kita bayangkan selama ini, bahawa Quran yang dibaca oleh orang-orang Muslim ni adalah hasil penulisan Muhammad. Dan banyak lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah.
Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita cerita tentang agama kita, kita kena sangat yakin bahawa apa yang berlaku, yang Nabi sebut, Nabi SAW sebut, semua itu benda yang benar dan pasti berlaku, sama ada dah pernah berlaku ataupun yang belum berlaku dan dia pasti akan berlaku. Lepas tu seorang sahabat Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila mana dia tengok Nabi SAW bangun pada waktu malam, Sayyidatina Aisyah heran tengok Nabi SAW. Bahkan sahabat Nabi yang nama Abu Hurairah, bila dia bercerita, dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum yusalli hatta tantafikhu qadamah fayuqalu lahu ya Rasulullah taf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Isa bin Uthman bin Abdul Rahman Ar-Rabi. Kata Abu Hurairah, dia kata setiap kali aku datang, kadang-kadang aku datang jumpa Nabi SAW, Nabi ni bangun dan Nabi solat. Berdirinya Nabi lama sampaikan bengkaknya kaki Nabi. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau ni kan dah diampunkan dosa kamu yang lepas, dah diampunkan dosa yang akan datang, macam mana kamu boleh ibadah sampai macam ni sekarang? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Aku ni tidakkah boleh aku nak jadi hamba yang syukur? Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW walaupun belum wafat, tapi Nabi dah tengok dah syurga. Walaupun belum wafat, Nabi dah tengok dah dalam neraka tu. Bila Nabi di Mi'rajkan ke langit, Nabi dah tengok macam mana keadaan syurga, macam mana keadaan ahli neraka. Maka yakinnya Nabi lebih daripada keyakinan orang yang tak pernah pergi ke sana. Mana ada Nabi dan Rasul masa dia hidup, dia dah dapat pergi ke langit, dah dapat tengok para malaikat yang duduk dekat langit sana, dah dapat tengok syurga yang Allah bagi pada, sehingga kan Nabi boleh cerita spesifik detail macam mana bentuk muka bumi syurga, macam mana rumah-rumah yang ada dalam syurga, macam mana pohon-pohon yang ada dalam syurga. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sungguhnya Nabi, sebab Nabi dah pernah merasai sungguh pengalaman melihat keadaan syurga dan neraka. Allah dah gambarkan, dah tunjuk depan Nabi SAW. Orang yang dah ada pengalaman, biasanya dia lebih bersungguh. Dulu zaman-zaman kita dulu, bila kita nak buat dodol, ingat lagi bila raya ni tuan-tuan, antara makanan yang saya cukup lemah kalau mak suruh buat dodol. Dodol ni tuan-tuan, kalau orang tak pernah buat, tak yakin rasa boleh jadi tidak dodol. Silap tak jadi dodol. Sama ada jadi gula batu, ataupun tak tahulah dia jadi apa. Tapi orang yang pernah buat dodol dalam hidup dia, dia yakin akan jadi dodol. Macam itulah umpamanya tuan-tuan. Kita ni bila tolong mak buat dodol, boleh ke tidak ni? Masa kacau tu mula-mula seronok, kacau bukan main laju ni. Lepas 2 jam cuba tuan-tuan kacau, tak boleh kacau dah dodol tu. Samalah kita ni tuan-tuan, bila ibadah ni tuan-tuan, bila bulan Ramadan, bila saya tengok wajah ayah-ayah, ibu-ibu ni, nampak letih. Dodol ni tuan-tuan, masa bila dodol ni nak jadi dodol yang betul-betul sedap tuan-tuan? Masa time letih tu. Masa time kita kacau dah tak boleh kacau tu, sampai dah tinggal kerak banyak tu. Bila dodol tu tengah dalam keadaan makin lama makin kita panggil apa? Makin liat, makin pekat tuan-tuan. Dia akan cepat bergerak kat bawah. Bila cepat bergerak, lagi mak kita kat belakang tu menjerit, cepat kacau tu. Kita kata, mak dah tak boleh nak kacau ni, tangan dah lenguh dah ni. Tuan-tuan, bila time tu lah, saat-saat itulah, masa tu dodol tu sedap. Lepas tu dodol tu akan jadi sedap. Sama juga dengan ibadah ni tuan-tuan. Kita ni Ramadan ni tuan-tuan dah tinggal 2 hari ni. Masa nak tunggu 10 hari terakhir ni, yang paling kita penat ni tuan-tuan. Tapi nikmat ni tuan-tuan, bila habis Ramadan besok tuan-tuan, malam terakhir Ramadan tuan-tuan, bila kita laungkan takbir, masa tu tuan-tuan akan rasa Allah, nikmat dah dalam ni. Nikmat, sangat nikmat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita dah berjaya mengikuti sunnah Nabi, hidupkan 10 malam yang terakhir. Ini mukadimah saya pada pagi ni tuan-tuan, belum masuk isi lagi. Yang saya nak cerita pada pagi ni tuan-tuan, isi kita pada pagi ni ialah satu ibadah yang cukup hebat, yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Dan Nabi SAW cerita kepada bapa saudaranya
Abbas. Ibadah ni tuan-tuan, kalau kita kata nak buat qiyam ni tuan-tuan, pukul 4 pagi imam kata pagi ni kita nak buat qiyam, kita nak buat satu solat, iaitu nama dia solat tasbih. Masa tu dengar solat tasbih, Allah menyesal datang kat masjid ni. Kalau tahu imam nak buat solat tasbih malam ni, rasanya solat kat rumah je pagi ni. Dan bila orang cerita tentang solat tasbih ni, banyak qil wa qal. Ada orang kata itu solat tasbih tu ada ke hadis? Dia tak nak solat tasbih. Jadi dia kata itu ada hadis ke tu? Itu entah tu amalan sahabat ke amalan ulama je, tak ada hadis tu. Jadi tuan-tuan, kita baca satu hadis tentang solat tasbih yang diriwayatkan melalui beberapa jalur sanad. Antara yang meriwayatkan hadis tentang solat tasbih ni ialah Imam Abu Daud, ulama hadis kan, Sunan Abi Daud, Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah, daripada Musa bin Abdul Aziz, daripada Hakam bin Abban, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Abbas, ya Ammah, ala utika, ala amna'uka, ala ahbuka, ala af'al laka 10 khisalin idza anta fa'alta dhalik ghafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhir. Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada bapa saudaranya yang bernama Abbas, wahai bapa saudaraku, wahai Abbas, tidakkah mahu aku berikan kepada kamu, aku ceritakan kepada kamu satu amalan yang kalau kamu buat, kamu akan dapat 10 ciri-ciri ini, dan Allah akan ampunkan dosa kamu yang awal dulu kamu buat. Daripada zaman kita kecil-kecil dulu ada dosa ke, selepas kita balik ke tuan-tuan, wa akhirahu, sampai akhir hayat kita kalau kita ada dosa, Allah akan ampunkan. Wa qadimahu wa hadithahu, dosa yang dulu-dulu yang kita dah tak ingat, 20 tahun dulu kita pernah buat dosa. Wa hadithahu, dosa yang kita baru buat semalam, yang kita baru buat sekejap tadi. Wa khata'ahu wa amdahu, dosa yang kita buat secara kita tak sengaja. Kadang-kadang kita tak perasan kita buat dosa, kadang-kadang kita tak tahu yang kita kata-kata kita ni mengecilkan hati kawan kita. Wa amdahu, dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Wa saghirahu, dosa yang kecil. Wa kabirahu, dan dosa-dosa yang besar. Bila saya cerita tentang hadis ni tuan-tuan, orang yang dia rasa dia ada dosa besar dengan Allah ni, dia rasa dia dah istighfar, dia rasa dia dah taubat, tapi dia rasa macam tak puas. Bila kita cerita tentang amalan solat-solat tasbih ni, dia datang jumpa, dia kata, Ustaz, betul ke boleh hapus dosa besar ni? Bukan taubat je, Ustaz. Habis nak kata macam mana? Dah hadis kata macam tu. Tuan-tuan pernah dengar tak mana-mana amalan yang boleh hapuskan dosa besar? Tak ada. Kebanyakan ulama akan kata kita buat apa amalan kebaikan, dia hapuskan dosa kecil. Tapi satu amalan yang saya dengar yang disebut betul dalam hadis ni tentang solat sunat tasbih, kabirahu wa saghirahu, saghirahu wa kabirahu, sirrahu wa alaniyahu, dosa kita yang kita sembunyikan daripada orang lain. Wa alaniyatahu, dosa yang kita buat secara terang-terang. Kamu akan dapat 10 sifat ini. Kita akan dapat 10 kelebihan ini. Nabi kata, Allah hapuskan dosa kita yang 10. Iaitu Nabi kata, antusalliya 4 raka'atin, kamu sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat, ataupun kalau waktu siang boleh buat 4 rakaat sekaligus. Taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab, maknanya setiap rakaat kita baca Fatihah wa surah, dan kita baca apa-apa surah. Baca Fatihah, lepas tu baca surah. Bacalah surah yang mudah-mudah. Kalau saya cadangkan tuan-tuan, rakaat pertama baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Qadar tu. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali. Sebab apa qul huwallahu 3 kali? Tuan-tuan pun tahu pahala bacaan qul huwallahu 3 kali sama pahala macam baca satu Al-Quran. Kemudian Nabi kata, fa idza faraghta min al-qira'ah fi awwal raka'ah qulta wa anta qa'im. Bila selesai baca surah, lepas kita baca surah tu dalam keadaan kita berdiri tu, kata Nabi, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Maknanya lepas kita habis baca surah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian
Summa tarka'. Kita rukuk, Nabi kata kamu rukuk, fataqulu wa anta raki'. Kamu baca ketika kamu rukuk 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita bila kita rukuk, tuan-tuan tak payah baca lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tu. Terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kita sujud, kan selalu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tak payah dah baca. Terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Duduk antara dua sujud, selepas kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, sebab tu doa kan. Sampai habis baru kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita sujud kali kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali dah tuan-tuan? 65 kali baru. Dia kena satu rakaat 75 kali, sebab nak dapat 300 kali bila 4 rakaat tu. Lepas kita sujud tu, sujud kedua tu tuan-tuan, lepas kita sujud tu, kita nak bangun kan. Kita bangun, kita duduk macam duduk antara dua sujud tu. Dan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru kita bangun, kita baca Fatihah, baca surah. Kemudian buat macam tadi, selepas baca surah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali balik. Rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud sekali 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud terakhir tu 10 kali, dan duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir. Lepas baca tahiyat akhir, barulah kita habiskan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lepas tu kita bagi salam. Lepas tu bangkit balik, buat lagi 2 rakaat. Selesai 4 rakaat, maka kita dapat empat sifat yang Nabi SAW bagi tahu pada kita. Lama tak ustaz? Tak lama ibu-ibu, lebih kurang setengah jam sahaja. Tak lama, lebih kurang setengah jam. Tapi solat sunat tasbih ni sangat susah orang nak buat, jarang orang buat. Nabi kata apa? Nabi kata, ini istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marrah. Kalau kamu mampu solat sekali setiap hari. Kalau kita mampu. Fa in lam tastati', kalau tak mampu, fa fi kulli jum'atin marrah. Pada setiap kali Jumaat satu kali. Maknanya kalau kita malam Jumaat ataupun pagi siang Jumaat. Solat sunat tasbih ni dia boleh buat 2. Pada waktu malam boleh buat 2 rakaat 2 rakaat. Pada waktu siang pun boleh buat 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau waktu siang kita boleh buat 4 rakaat. Bila kita buat 4 rakaat ni ibu-ibu ayah, dia tak ada tahiyat awal. Solat sunat malam ni dia berbeza dengan solat wajib. Solat wajib ni kalau lebih daripada 2 dia ada tahiyat awal kan. Tapi solat sunat dia tak ada tahiyat awal. Dia terus bangun, terus bangun, terus bangun. Yang ada tahiyat akhir tu je. Jadi selepas kita sujud tu, yang sujud kedua tu, kita duduk sekejap tu. Setiap rakaat kita buat macam tu. Duduk sekejap, baca 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalau Nabi kata kalau kamu tak mampu, baca setiap bulan sekali. Buatlah setiap bulan sekali amalan ini. Fa in lam taf'al fa fi umrika marrah. Kalaulah kamu tak mampu, buatlah sekali pun jadilah seumur hidup. Yang ni yang kita pakai ni, yang ujung tu. Saya dapat sekali pun jadilah ustaz. Bila tahun depan ada imam qiyamul lail, malam ni kita nak buat solat tasbih. Ada pula makmum kata, ustaz tahun lepas kan kita dah buat, cukuplah tu sekali Nabi kata. Dia pakai yang sekali tu. Allahu akbar. Tuan-tuan, saya cerita satu kisah tuan-tuan sebagai penutup sebab Tuan Haji Jafri kata kita kena tamatkan 7.10. InsyaAllah 7.10 kita tamat. Ada satu hamba Allah ni cerita 5 tahun lepas, 5-6 tahun lepas lah saya dengar cerita ni. Saya baca ada cerita seorang orang yang menguruskan jenazah. Ni cerita ni betul ni tuan-tuan, cerita betul. Berlaku dekat Serdang. Di hospital Serdang, cerita betul. Ada satu hamba Allah ni dia meninggal dunia. Mungkin dia aksiden ke ataupun aku tak tahu. Dia ni orang Indonesia, bukan orang Melayu, orang Malaysia, orang Indonesia. Tapi kita ni tak payahlah nak rasa rasa sini sangat Indonesia. Kita ni dulu asal Indonesia juga tuan. Saya ni atuk saya ni asal Ponorogo, Indonesia. Dan sekarang ni tak pandai cakap Jawa pun.
Kalau tidak kerana penjajah yang memisahkan kita ni tuan-tuan, kalau tak kerana dulu Portugis ni tawan Melaka tuan-tuan, rasa-rasanya kita ni sampai di Indonesia, kita boleh masuk Indonesia tanpa pasport pun tuan-tuan. Sebenarnya tak. Sebab tu kita tengok amalan orang Indonesia dengan orang selatan Thailand, dengan orang yang duduk dekat Jambi sana, dengan orang duduk dekat Brunei, sama je amalan dia. Solat hajat sama, ada baca Yasin malam Jumaat sama. Pasal apa tuan-tuan? Inilah dia peranan ulama-ulama zaman dulu. Sebab tu kalau kita tengok dalam negara-negara yang di luar sana, kalau penjajah datang 50 tahun aja, orang-orang di sana dah tak tahu semayang, dah tak tahu baca Quran. Sebab apa? Sebab tak ada usaha ulama nak mengekalkan Al-Quran dalam dada. Kita ni tuan-tuan, sebab apa kita ni boleh ada yang boleh hafal sekurang-kurangnya surah Yasin malam Jumaat tu, sebab apa? Tu ulama dulu dah nampak, kalaulah aku tak buat sesuatu, kalaulah aku tak buat amalan-amalan zikir lepas maghrib ni tuan-tuan, zikir baca kuat ni tuan-tuan, agak-agak orang nak zikir tak tuan-tuan? Tuan-tuan, saya pernah duduk negara Arab tuan-tuan 5 tahun tuan-tuan. Orang Arab ni tuan-tuan, lepas solat dia tak tahu nak buat apa tuan-tuan, dia duduk je tengok Pak Imam duduk. Sebab negara Arab bukan imam dia ada zikir ke angkat tangan doa, tak ada. Imam dia alim tak apalah, dia zikir. Yang orang tak tahu ni duduk saja, lepas tu duduk lepak, tak ada apa nak buat, tak tahu nak buat apa lepas solat tuan-tuan. Lepas tu saya ni kadang-kadang rasa sedih lah. Ada ulama-ulama kita zaman-zaman sekarang ni, dia kata apa ni, Nabi tak pernah buat amalan zikir lepas solat beramai-ramai. Tuan-tuan, waqi' ataupun realiti masyarakat zaman Nabi orang Arab ingatan kuat. Zaman Nabi tidak ada penjajahan. Zaman kita penjajah ni, British semua ni kawal semua media masa. Tak ada bacaan Quran waktu pagi dalam radio zaman-zaman dulu. Siapa yang berperanan tuan-tuan? Ulama zaman dulu. Ni kan tak cukup masa, nak habis nanti 1 minit. Jadi tuan-tuan, dia ni ada 2 orang. Dia kerja kontrak, ya, tak saya rasa kerja kontrak. Jadi salah seorang ni satu hari dia meninggal. Bila meninggal, orang asing ni dia tak ada waris. Bila tak ada waris, maka jenazah ni tak ada siapa tuntut, maka dia dimasukkan dalam peti ais. Kan? Bila dia meninggal, lepas doktor buat postmortem semua, bila tak, maka dia dimasukkan dalam peti ais. Sementara nak tunggu orang yang menuntut. Bila dah lama tak ada siapa menuntut, sebulan lebih, 2 bulan, maka pihak hospital akan hubungi mana-mana pegawai yang menguruskan jenazah untuk uruskan jenazah ni. Sebab nak biar dalam peti ais berapa tahun ni, nanti ada orang lain meninggal pun nak masuk juga, nak simpan dalam tu, sementara nak tunggu waris menuntut. Maka hamba Allah ini, ya, ada satu hamba Allah yang uruskan jenazah dekat area kawasan Bangi tu, dia pun dipanggil oleh pihak hospital datang. Bila dia datang, kebetulan yang ada masa tu dia punya kru-kru lah nak uruskan jenazah, dan kemudian ada sahabat dia tadi, sahabat yang sama datang dengan dia, yang datang dengan dia ni, yang sama duduk dengan dia. Lalu bila dikeluarkan jenazah daripada peti ais, ya, orang yang uruskan jenazah ni, dia tengok mayat ni, subhanallah, dia kata aku tak pernah tengok mayat yang keluar daripada peti ais yang wajahnya seolah-olah tak keluar daripada peti ais. Tuan-tuan faham tak macam mana tu? Keluar peti ais tapi macam seolah-olah tak keluar peti ais. Maknanya bila pegang tubuh ni, kalau orang keluar peti ais ni tuan-tuan, pegang je dah tahu dah beku tuan-tuan. Kita letak ikan dalam peti ais, tak percaya cuba kita keluar besok pagi, apa dah jadi pada ikan tuan? Saya punya peti ais ustaz macam tu je ustaz, semalam letak dalam keadaan lembut, pagi ni lembut. Itu sah peti ais dah rosak tu. Kena ganti peti ais baru. Tapi subhanallah, hamba Allah ni tuan-tuan, bila orang tu keluarkan jenazah dia dalam keadaan masih seolah-olah baru lagi dia meninggal, Allah, giling kepala orang yang uruskan jenazah tu tuan-tuan. Tak pernah berlaku macam. Masa uruskan jenazah, dia kata muka orang ni, ya Allah, manisnya, tersenyum, bercahaya muka. Masa dia hidup pun tak manis macam tu, kata kawan tu. Tanya kawan sebelah, tanya kawan dia yang hidup sama dengan dia tu. Dia kata, orang yang uruskan jenazah, dia kata memang macam ni ke muka sahabat kamu ni? Dia kata tak, masa hidup tak macam ni sangat dia tuan. Meninggal dia lebih berseri lagi daripada dia hidup. Allah tuan-tuan, subhanallah, apa amalan dia tuan-tuan. Uruskan semua jenazah, dah ke bumi semua. Orang yang uruskan jenazah ni tanya, dah cukup, habis masa dah tuan-tuan. Haji Jafri dah habis dah. Kita sambung tahun depan insyaAllah, lepas raya insyaAllah, cerita ni kita sambung. Boleh ke ada masa kecederaan ke? Bola ada kecederaan 3 minit ada. Boleh ada kecederaan ni. Takut Haji angkat kad merah ni kan,
Di penalti saya dia kata ustaz digantung terus kat masjid. Kata sahabat ni, dia kata, dia kata saya ni duduk lama dengan arwah ni, dia kata saya selalu tengok setiap malam, dia ni bukannya banyak sangat amalan, dia tak ada pun, kadang-kadang kerja tak sempat pun solat jemaah sangat pun, tapi ada satu amalan yang dia sentiasa buat tiap-tiap malam. Apa dia? Dia kata setiap malam sahabat saya ni tak berhenti, tak pernah miss daripada buat solat sunat tasbih. Setiap malam, tuan-tuan. Hebatnya manusia tu. Tapi percayalah cakap saya, ibu-ibu ayah, cuba ya ibu-ibu ayah, malam ni ke ataupun pagi ni nanti, bila ada masa, buat solat sunat tasbih. Ibu-ibu ayah akan rasa sangat lain. Kita biasa buat solat sunat tahajud, solat sunat hajat, tapi solat sunat tasbih ni sangat lain. Tuan-tuan punya hati akan rasa sangat lain. Kadang-kadang bila kita tengah solat, tuan-tuan, kita boleh menangis, tuan-tuan, tengah solat tu. Tak semena-mena kita boleh nangis. Istimewanya solat-solat tasbih. Dan ini solat yang Nabi SAW ajar pada kita. Apa status hari ini, tuan-tuan? Ulama berselisih pendapat. Tapi saya suka ambil pendapat beberapa ulama di kalangan Imam Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah dikarang sebuah kitab namanya Al-Adhkar. Dia kata hadis tentang solat sunat tasbih ini adalah hadis sahih. Ada juga ulama, Imam Ibnu Salah dalam mazhab kita, dia kata jelas dan terbukti siapa yang melakukan ibadah solat sunat tasbih ini akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibnu Salah kata. Adalah satu dua imam yang pandangan mereka agak ekstrim sikit. Antaranya Ibnu Qayyim, dia kata hadis ini tak ada asalnya. Tetapi kebanyakan ulama dan diriwayatkan oleh 3 ulama besar hadis mengatakan hadis ini adalah merupakan hadis yang hasan, tetapi tidak mencapai hadis sahih. Ala kulli hal, tuan-tuan, selagi mana dia masih lagi hadis, yang penting bukan dhaif. Tapi hadis dhaif boleh beramal, tuan-tuan. Tapi ada setengah orang ni dia tak nak, kalau hadis dhaif dia tak nak beramal. Kalau saya nak beramal hadis sahih atau hadis hasan, sekurang-kurangnya ada ulama, antaranya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar mengatakan hadis ini adalah merupakan hadis sahih. Cukuplah kita yakin dengan itu. Dan kata Sahibus Samahah, mufti wilayah, ya, dia tarjihkan kebanyakan pendapat ulama dalam semua mazhab. Dia kata, ya, kita perlu berlapang dada dan menerima bahawa solat sunat tasbih ini benar warid datang daripada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat mula beramal, tuan-tuan, insya-Allah. Walaupun tinggal 2 hari, jangan kita rasa bila tinggal 2 hari ni dah tak ada peluang. Siapa yang belum mula buka Quran, tuan-tuan, boleh dah buka pagi ni. Buka mula surah Al-Baqarah, start boleh pagi ni. Insya-Allah, tuan-tuan, Allah ada bagi kita peluang 2 hari yang berbaki ni untuk kita kejar seboleh mungkin fadilat-fadilat yang ada dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahu lana fi syahri Ramadan. Waj'alna fi hadhihi al-lailati Allahumma arzuqna lailatal qadri ya rabbal alamin. Waj'alna fiha minal qa'imin wal qanitin wal 'abidin wal dhakirin. Allahumma la taj'alna minal khasirin fiha. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf je jawab sikit. Terus sampai Okey, bagus. Kita sunat kejap je. Boleh.